Okay. Kita berubah cerita yang lain. Satu benda, semalam 2 hari lepas, 2-3 hari lepas, ada satu video yang satu blogger Lokman Adam buat lah. Lokman Adam, dia mencabar Rafizi untuk berdebat. Ada orang kata, sorry, Rafizi mencabar Lokman Adam mencabar Rafizi untuk berdebat. Isu dia adalah isu tajuk yang dia berkemukakan adalah isu berkenaan dengan selective prosecution pada zaman Pakatan Harapan. Dia kata bahawa pendakwaan pada zaman Pakatan Harapan adalah selective prosecution, dia kata. Satu tidak adil. So dia mencabar Rafizi. Dia kata, sampaikan pada Rafizi. Soalan pertama saya, siapa Lokman Adam? Itu soalan pertama saya. Dia bukan level Rafizi lah nak berdebat dengan Rafizi. Saya rasa dia ahli UMNO pun dia bukan kan. Memanglah dia bekas ahli PKR dahulu. Tetapi ahli UMNO pun bukan. Jadi bagi saya dia bukan level Rafizi untuk nak berdebat dengan Rafizi lah. Itu yang pertama, sebagai timbalan presiden sebuah parti besar. Bagi saya bukan level Lokman Adam untuk berdebat dengan dia. Yang kedua, bila dia bercerita tentang selective prosecution, dia nak katakanlah Pakatan Harapan ni selektif. Dia tak dakwa pun orang-orang daripada Pakatan Harapan macam Mahathir, macam Lim Guan Eng, dia gugurkan kes dan sebagainya. Okey. Saya cakap macam ni lah Man, saya kata mudah je. Sekarang ni kerajaan UMNO. Kalau Pakatan Harapan selektif terhadap UMNO, terhadap orang-orang di dalam UMNO termasuk Najib, kenapa kerajaan sekarang tak teruskan saja kes tersebut? Itu je. Kenapa kerajaan sekarang tak berani ambil tindakan terhadap Mahathir? UKSB disebut oleh dengan jelas disebut bahawa antara yang menerima duit dalam kes Zahid adalah Mahathir. Kenapa tidak ada tindakan pun terhadap Tun Mahathir sekarang ini? Soalan saya. Kalau kita nak bercerita tentang selective prosecution, kan pendakwaan terpilih pada zaman Pakatan Harapan, kenapa pada zaman sekarang ini, zaman UMNO memerintah, PAS memerintah, Bersatu memerintah, masih lagi ada selective prosecution? Kenapa tak didakwa saja Mahathir? Kenapa tak didakwa nama-nama yang disebut dalam kes Zahid? Itu soalan kita, kan? Itu antara soalan. Kalau kita nak bercerita bab ni lah, panjang lagi kalau kita nak cerita bab ni, Dan juga kalau kita kata kalau Najib itu tidak bersalah, kenapa sampai sekarang Najib tak berani nak bawa kes dia pada 15 hingga 26 hari bulan Ogos ini? Kalau dia betul tak bersalah, kenapa dia bermacam-macam taktik digunakan untuk nak delaykan kes tersebut, untuk nak memastikan PRU berlangsung sebelum kes itu didecide? Dia sampai tukar, sanggup tukar daripada Syafi'i Abdullah, tukar sekarang kepada Zahid Ibrahim, walaupun Zahid Ibrahim tu dulu pernah nak pergi dakwa Najib dalam I think civil case kot, saya tak ingatlah kes apa, pernah nak buat benda tu. Tetapi sekarang sanggup nak bela Najib ni, tak tahulah kan. Of course fees dia bukan murah. Nak ambil Zahid Ibrahim ni bukan murah fees dia. Tukar itu untuk tujuan apa? Minta delay. Itu je, dia nak delay kes tersebut. So bila dah delay kes, kita kata, kita pun tak tahulah kenapa nak delay kes. Bagi saya jelas lah kenapa dia nak delay kes kan. Poinnya adalah kenapa takut? Kan 42 juta duit SRC masuk ke dalam akaun. Simple. Kes ini sangat mudah. Ada akaun, dalam tu nampak duit transaksi masuk. Tidak dideklarkan sebagaimana yang sepatutnya dideklarkan. Dia katakan datang daripada SRC. Najib tak berjaya deny. Bukti tu jelas. Duit masuk dalam akaun. Apa yang fitnah? Tiba-tiba, selective prosecution. Duit masuk dalam akaun, Duit masuk dalam akaun. Ni bukannya kita kata cerita duit dia bagi cash dekat satu kafe ke, CCTV nampak pakai beg, pakai cermin hitam. Itu bukan cerita tu. Duit masuk dalam akaun. Tak boleh nak tipu, kan? So biarlah mahkamah menentukan yang terakhir pada hari bulan Ogos ini. Kenapa nak kena tukar? Kenapa nak delay kes? Kalau rasa tak takut, rasa tak bersalah, teruskanlah. Sebab ini bukan kerajaan Pakatan Harapan lagi dah. Kita tak ada influence kepada hakim dah. Ini sekarang kerajaan UMNO. Masa dia didapati bersalah, hari tu pun kerajaan UMNO. Pada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan pun kerajaan, masa tu kerajaan UMNO Barisan Nasional lah kan. Masa di sekarang ini, ni zaman sekarang ini, ni final ni, ni zaman kerajaan UMNO, zaman kerajaan PAS, zaman kerajaan Bersatu. Mereka adalah kerajaan sekarang ini. Nak takut apa? Kan? Nak takut apa? Kalau benda tu dia tak bersalah, kenapa nak kena takut? Tak payah takut. Tidak perlu takut kalau dia
tidak bersalah. Betul tak? Jadi nak debat apa? Selective prosecution. Okey, katakanlah PH dia kata selektif. Dia tak dakwa orang ini, tak dakwa orang ni, tak dakwa orang tu. Kenapa sama sekarang ini zaman UMNO memerintah ni tak nak dakwa? Pergilah tangkap si Tun Mahathir. Kenapa tak berani tangkap? Jadi siapa yang selektif sekarang? Kan? Siapa yang selektif? Kenapa tak pergi tangkap Tun Mahathir yang UKSB tu? UKSB ke apa nama company yang dikaitkan oleh Zahid tu, yang bagi rasuah kepada Zahid tu. Kenapa? Kan? Ada beberapa nama yang disebut. Kenapa tak diambil tindakan? Kita cabar kerajaan sekarang ni, pergi ambil tindakan kepada mereka yang disebut. Mungkinlah ada sesatan, kita tak tahulah kan, mungkin ada sesatan. Tapi setakat ini kita tak dengar lagi lah sesatan tersebut. Last kali saya cerita pindaan berkenaan dengan perlembagaan UMNO untuk menunda apa orang kata pemilihan parti mereka sehingga hujung bulan Disember tahun ini, belum lagi menerima jawapan daripada ROS. UMNO setakat ini masih belum menerima sebarang notis daripada Jabatan Pendaftaran ROS berhubung permohonan untuk meminda perlembagaan parti itu. Ia selepas lebih 10 hari setelah UMNO menyerahkan dokumen tambahan yang diminta oleh ROS untuk tujuan itu. Perkara ini disahkan oleh Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan Laring. Belum terima notis ROS, katanya ringkas kepada Malaysia Kini melalui WhatsApp. Bila-bila masa mereka akan jawab, katanya. Pada 17 Julai lalu, Ahmad dilaporkan berkata pihaknya memberi masa seminggu atau 2 minggu kepada ROS untuk meneliti dokumen tambahan yang diberikan bagi melancarkan permohonan dokumen berkenaan. Dia juga berkata perkara itu tidak sepatutnya mengambil masa lama, memandangkan UMNO sudah mengikut segala prosedur yang ditetapkan. Pindaan perlembagaan itu bagi membolehkan UMNO menangguh pemilihan parti sehingga 6 bulan selepas pelaksanaan pilihan raya umum. So tuan-tuan, kita fikir logik lah kan. Menteri KDN ROS ni bawah Menteri Kementerian Dalam Negeri adalah Hamzah Zainuddin. Hamzah ni dia bawa Ismail Sabri. Takkan Ismail tak boleh bagi arahan macam tu je? Apa yang susah sangat? So kita nampak macam tak tahulah, ada tarik tali kat situ ke, ada usaha ke, ada tangan-tangan raib ke, supaya nak delay juga pemilihan UMNO ni sehingga hujung tahun ini, ataupun dia nak cepatkan, kita tak tahu. So kita kena tunggu. Macam saya sebut tempoh hari, kalau sekiranya pemilihan Agung UMNO itu awal sebelum PRU, disadvantage kepada Zahid, kan, advantage kepada Ismail Sabri. Tetapi kalau berlaku selepas PRU, kita tengok siapa yang menang. Okey, kita tengok siapa yang menang. Okey, rasanya itu saja daripada saya. Terima kasih kerana bersama dengan saya malam ini. InsyaAllah sedikit daripada saya lah. Terima kasih yang share, like dan subscribe. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Yang penting